Benedetta kalau mereka berjumpa di side lane. Tapi Benedetta mungkin akan hidup mudah sedikit kalau siapa nama ni Hayabusa di side lane. Tapi saya yakin Zon akan pakai Sylvana. Yep. So nak tak nak, hero daripada Homeboys kena berhati-hati. Jangan kena tangkap dengan Imperial Justice beliau. I mean, okay, dua-dua risaukan. Dua-dua line up kuat kerana pasukan Geek Fam mereka punya strategi nampak gaya untuk fokus kepada kepada magic penetration pasukan pihak lawan. Diorang ada Lunox, diorang ada Sylvana, diorang ada Harley. Tiga hero ini memang gemar untuk penetrate magic defense pasukan pihak lawan. Adakah ia efektif? Adakah ia cukup untuk menumpaskan pasukan Homeboys yang semakin lama semakin hangat sekarang ini, Cortex? Kita kena saksikan game pertama ini. Apakah yang akan terjadi? Yep, apakah yang akan terjadi? Itulah persoalannya. Kita akan masuk dalam game yang pertama untuk hari ini antara Geek Fam dan juga Homeboys. Homeboys menunjukkan prestasi yang cemerlang pada minggu lepas. Adakah mereka mampu mengekalkannya pada minggu ini? Ya, benar sekali. Perlawanan telah dimulakan di middle lane. Kita lihat Saiful Vince berganding bahu clearkan minion terlebih dahulu. Manakala pasukan Geek Fam membiarkan Dominus sahaja untuk mendapatkan segala minion di bahagian tengah. Chibi nampak gaya sangat-sangat lenang mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Dan anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk stay fresh with every GG dengan Rexona Man. Scan saja QR code dan dapatkan produk daripada Rexona Man. Zon sebentar tadi terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri, membenarkan Maima untuk mencuri oleh dia patah balik semula, berjaya untuk mendapatkan first blood daripada Maima. Mungkin akan dijatuhkan sekarang ni, tapi dia ada space escape dan nampak gaya dia mungkin akan selamat. Dia tak tahu nak gaya dia nak fikir dia lari ke hadapan. Namun begitu saya rasa dia akan selamat di sini tanpa diganggu langsung oleh pasukan Homeboys. Wah, ada play daripada Maima. Saya ingatkan dia yang akan terkorban, tetapi dia pergi ke belakang sebentar tadi dan mendapatkan kill ke atas Saiful yang nyawanya sangat-sangat rendah. Satu timing yang baik untuk dia punya skill pocket trick sebentar tadi. Dan ini dia first blood bounty di mana korang boleh redeem redemption code dekat m.mobilelegends.com/en/code exchange sekarang. So apa tunggu lagi? Screenshot benda ni supaya korang tak ketinggalan. Ya, benar sekali. Dan jangan lupa boleh mendapatkan power up bundle daripada KFC. Berbalik semula ke dalam pertarungan kita, Arts dan Irfan dua-dua telah mencatatkan level 4 di bahagian EXP lane. Manakala di middle lane sekarang ni Dominus menerima serangan daripada Vince. Payungan yang telah dilemparkan dan sekarang ni Saiful Deadly Magic telah terkena ke atas beliau. Cukup ke tidak damage itu? Dan begitu CP Maghrib. Sedikit saja lagi satu stun yang cantik sebenarnya daripada Zon. Dia menggunakan Chromatic Lens itu tepat pada masanya dan dia menangkap musuh tanpa mereka sedari. Ini dia, itu dia, turtle telah pun dimusnahkan. Dan jangan lupa tukar ke Yudu untuk mendapatkan 20 gig data Mobile Legends dan 100 diamonds untuk anda semua. So, scan QR code dan daftar kepada Yudu sekarang ini. Ya, benar, tepat sekali. Itu dia permulaan yang baik untuk pasukan Geek Fam sekarang ini, Adin. Saya suka yang apa Geek Fam tunjukkan. Betul apa yang saya cakap. Geek Fam bukanlah pasukan yang lemah. Mereka cuma kurang bernasib baik sahaja pada minggu lepas. Saya sangat-sangat setuju. Pada masa yang sama, Anip sebentar tadi terkena sedikit Chromatic Lens daripada Zon. Namun begitu, dia sangat-sangat lincah, boleh sahaja melarikan diri daripada tangkapan Zon. Ya, benar sekali. Dan itu dia, kelemahan Zon ataupun hero yang dia pakainya ini, iaitu Sylvana, adalah hero yang boleh knock up dia. So, Zon kena berhati-hatilah untuk memulakan orang kata Imperial Justice. Tapi di bahagian bawah, Arts telah menyenyapkan Irfan dengan begitu pantas sebentar tadi. Zon sekarang ini terpaksa menggunakan Imperial Justice untuk melarikan diri. Dominus juga. Flicker telah digunakan tapi Chibi akan cuba mengejar beliau. Akan tetapi Dominus, orang kata movement speed dan flicker yang cukup baik. Mountain Shocker bijak daripada Zon menggunakan Spiral Strangling untuk menambahkan armor dia supaya dia tidak dijatuhkan. Ya, itu dia, penambahan armor tadi memang sangat-sangat baik. Satu pertunjukan yang bagus daripada seorang Zon. Dan kita tengok itu Retribution berjaya digunakan, tetapi Maima gagal untuk mendapatkan buff tersebut. Ya, Chibi sangat-sangat bijak, berjaya untuk mendapatkan buff dan berjaya untuk melarikan diri. Hampir sahaja dijatuhkan. Maima cooldown dia punya Retri, baru saya perasan.
Sebab retribution tu daripada Chibi sebentar tadi. Tapi sekarang ni Zon, Combatic Lens tidak terkena kat atas Cypher. Tapi kita tahu ini Zon, dia akan orang kata pressure. Dia akan cuba mengacah pasukan pihak lawan untuk masuk initiate dekat diri dia supaya dia boleh melakukan serangan balas. Chibi nampaknya akan melakukan kata farming ke atas purple buff. Namun begitu Zon masih lagi berada berlega-lega sekarang ni. Adakah Cypher akan cuba masuk? Anip cuba melakukan serangan ke atas, tetapi kita lihat di bahagian bawah Maima berjaya untuk mendapatkan Irfan dengan menggunakan Deadly Magic, membenarkan pasukan Homeboyz memulakan serangan ke atas Turtle ini. Zon menerima damage yang begitu besar daripada Anip sekarang ini. Namun begitu kita lihat Turtle berjaya disikarkan oleh Chibi. Satu bandingan payung yang begitu baik sebentar tadi. Lunox telah dilenyapkan. Lil B sekarang ini berada dalam keadaan yang berbahaya. Double kill akan diberikan kepada Chibi. Ya, itu dia satu kill comeback yang baik daripada Homeboyz, berjaya mendapatkan 2 Dominus dan juga Lil B. Dan tak adanya Dominus dan juga Lil B sebentar tadi, kita dapat lihat mereka terus-menerus pergi mendapatkan kill. Dan terus saja tarik di bahagian atas pihak GFM berjaya ditumbangkan dengan begitu pantasnya. Maima sedang mencari seseorang. Siapa yang dia nak aim ni? Maima dia macam confused. Dia nak dapatkan. Okey, Chibi akan terkena Deadly Magic. Poker Trick juga telah digunakan, tapi sempat Anip menyelamatkan diri. Tapi kita lihat Zon dengan adanya Imperial Justice. Dan satu Imperial Justice yang tepat kena dekat Anip, terus dilenyapkan oleh Maima. Ya, itu dia satu kombinasi yang baik antara kedua-dua pemain ini. Komunikasi sangat-sangat penting dalam game Mobile Legends. Dan kita tengok tadi, bila Zon dapat tangkap Anip menggunakan dia punya kejap itu dia Tyrant's Rage dan juga Revenge yang begitu baik. Tapi kita lihat serangan balas daripada Maima dengan Zon. Deadly Magic Poker Trick begitu menyakitkan, terus saja menghantar Saiful pulang dekat base. Pada masa yang sama Irfan cuba mencari serangan balas di bahagian tepi. Electro Final Blow telah dibuka sekarang ni. Tapi kita lihat lebih damage yang lebih besar daripada Irfan, mengkorbankan diri dia. 0-3-0 untuk Irfan sekarang ni. Irfan terlampau agresif sebentar tadi, tak sepatutnya dia pergi masuk macam tu. Dia kena tunggu ahli pasukan yang lain datang memberikan bantuan. Tetapi Irfan dia kena alert pada persekitaran. Ya, saya tahu Benedetta ada damage, betul. Tapi kalau dia berseorangan lawan 3 orang, lebih-lebih lagi kalau jumpa dengan Hayabusa, memang dia akan mendapat masalah besar. Sekarang ini dia item yang berjaya disiapkan oleh Lil B, dah ada War Axe. So damage dia akan lebih besar. Lebih-lebih lagi dia stay lama dalam team fight. So dia boleh dapat stack War Axe yang lebih banyak dan damage penetration yang lebih besar. So it's a good first item untuk Hayabusa. Ya, pada bahagian bawah kita lihat Anip. Adakah dia akan masuk cuba menghalang Ars? Tapi lihat Ars dengan adanya Big Guy Stack, AOE damage, mudah saja mendapatkan bottom turret sebentar tadi. Turtle telah dimulakan dan sekarang ini pasukan GFM hanya berlegar-legar saja dan mungkin akan memberikan Turtle ini kepada Chibi. Dan setelah Turtle dijatuhkan, anda semua boleh bertukar kepada Yudu untuk nikmati ganjaran sepenuhnya 20 gig Mobile Legends punya data. Pada masa sama Imperial Justice kena dekat base, tapi dia sempat untuk meloloskan diri. Adakah serangan balas dilakukan oleh Homeboyz? Namun tidak, GFM akan mengundurkan diri. Ya, sekarang ini Homeboyz perlukan satu initiation yang cantik. So Saiful kena berusaha keras untuk mendapatkan fight yang dia cari. Dia dapat Cyclone Eye, tapi itu masuk dalam satu perangkap yang begitu Detona's Welcome yang begitu cantik menangkap Anip, tapi ia tidak bermakna. Setelah dijatuhkan Maima sekarang ini terperangkap, dia tak ada space escape. Dia akan dijatuhkan oleh Chibi. Satu Tyrant's Revenge tidak terkena kepada sasaran mudah untuk Lil B mendapatkan Kufra sebentar tadi. Dan sekarang ini pasukan Homeboyz dengan kejatuhan ke atas Maima dan Arts terus saja mendapatkan middle turret. Yap, sepantas kilat mereka membuat kerja mendapatkan turret itu tanpa sebarang masalah. Dengan kekurangan pemain daripada GFM, itulah peluang mereka yang terbaik untuk menjatuhkan turret-turret daripada pasukan GFM. Dan sekarang ini kita telah pun masuk minit yang ke-8. Homeboyz nampaknya leading sedikit dari segi gol, tetapi GFM masih lagi mendominasi dari segi kill buat masa sekarang. Kita tengok juga bilangan turret. GFM agak sedih sedikit, baru saja berjaya mengambil satu turret, di mana Homeboyz telah pun berjaya menjatuhkan 3 turret milik pasukan GFM. Awal-awal macam ni, bukan, ini dah masuk pertengahan dah. Pertengahan macam ni kita tengok GFM yang lebih berkumpul dan Homeboyz yang lebih rajin untuk mencari team fight. Kita tengok itemization yang telah pun berjaya disiapkan oleh kedua-dua pasukan. Kita beri fokus kepada Pakito. Damage sangat-sangat besar. Lebih-lebih lagi adanya juga War Axe. Dan kita fokus juga kepada Chibi. Baru saja menyiapkan Blade of Despair dan juga Endless Battle. So kena berhati-hati. Damage daripada Chibi sangat-sangat tinggi. Tak dilupakan juga damage daripada Mountain Shockernya. Boleh
memberikan kepedihan kepada siapa yang kena. Benar. Dan kepada siapa yang kena tu, semua target sebenarnya kena macam mana dia nak elak Mountain Choker. Tapi kita lihat sekarang ini Zon berjaya untuk mengelak serangan daripada Vince. Lil B menggunakan Ogi Shadow Kill, namun begitu tidak cukup untuk mendapatkan sesiapa daripada pasukan Homeboy sekarang ni. Arts cuba mengejar Irfan dengan begitu pantas. Eye for an eye diguna pakai untuk melarikan diri. Chibi nampaknya akan memulakan lot, tapi ini hanya satu umpanan sahaja. Manakala pasukan Geek Fam juga akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Tiada pertumpahan darah di dalam pertarungan tersebut. Ya, saya setuju. Dan kita tengok sekarang ini, apa syarat kemenangan untuk pasukan Geek Fam? Apa Geek Fam kena buat sekarang ini? Bagi saya, mereka kena tunggu Dominus dapatkan itemnya. Okey. Sebab bila Dominus dah dapatkan itemnya, Saiful akan rasa takut nak pergi ke hadapan. So kalau Saiful gagal nak cari Dominus, dia akan dipunish oleh Dominus. Bila tiba di late game, bila Dominus dapat itemnya. Ya, benar-benar I agree dengan apa yang dikatakan oleh Cortex sebentar tadi. Pada masa yang sama, Lil B cuba menggunakan peluang ini untuk melakukan split push di bahagian atas. Namun begitu, kita lihat Irfan akan mempertahankan top turret tersebut di-push oleh para minion. Pada masa yang sama, pada minit yang ke-10, kedua-dua pasukan memang seperti yang dikatakan oleh Cortex, berikan fokus kepada Dominus untuk mendapatkan farm pihak Geek Fam. Manakala Homeboys berikan fokus untuk Chibi dapatkan farm, untuk Irfan juga mendapatkan farmnya terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, pasukan Homeboys cuba untuk melakukan lot ini, dijaga begitu rapi oleh A. Tapi lihat di bahagian tengah, Irfan cuba clearkan minion dengan sepantas yang mungkin. Mountain Choker juga telah dibuka nyawa lot. Sangat-sangat rendah dan lot berjaya disekarkan oleh Vince baru Moon. Nip berjaya untuk mendapatkan kill. Vince juga berjaya untuk menjatuhkan salah satu hero. Maima sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan kop pasukan lawan. Lil B sekarang ni 1v1 di antara Saiful dengan Meriau. Tapi kita lihat sekarang ni, walaupun flicker digunakan oleh Kofra, Lil B berjaya untuk mendapatkan triple kill. Ya, lot milik Homeboys, tapi kill lebih milik kepada pasukan Geek Fam. Ya, saya suka team fight yang berlaku tadi. Kita tengok mengapa begitu dahsyatnya damage Hayabusa. Kenapa Hayabusa selalu di-ban daripada permainan? Dan ini dia triple kill. Power up. Korang boleh guna kod ini, kod promo power up ini untuk order KFC sekarang. Jangan lupa download apps KFC. Tapi lot di bahagian bawah dengan begitu pantas akan dimusnahkan oleh Arts serta Lil B. Dalam pertarungan tersebut, yes, again, Homeboys memang fokus untuk mendapatkan lot, tapi mereka tidak berikan perhatian kepada Lil B yang mudah sahaja menggunakan Ogi Shadow Kill, menggunakan Shuriken dia, menggunakan mobility dia yang sangat-sangat tinggi, dan terus sahaja lepas lot diambil, automatically tiba-tiba saja dia dapat triple kill tadi. Boleh pula tiba-tiba dapat triple kill player tersebut. Benar. Sebab tu dia boleh mendapatkan triple kill sebab skill dia bukan tiba-tiba je. Dia macam like sebab Ogi Shadow Kill tu you nampak zat. So bila habis je Ogi Shadow Kill, triple kill untuk Lil B. Yap, dan Art sekarang ini okey, kita fokus di bahagian atas. Kita lihat Irfan ditangkap sekarang ni 1v3 Irfan. Anda ingat anda siapa sekarang ni? Yes, ada satu gergasi yang sangat-sangat besar berjaya untuk mendapatkan satu kill di bahagian bawah. Art sekarang ni menggunakan Detona's Walker, tapi satu berlawan dengan 4 raksasa dinosaur besar ini ditumpaskan. Oh my god, itu dia pertarungan yang menarik ditunjukkan oleh Irfan sebelum dia terkorban. Dia berjaya untuk mengorbankan seseorang terlebih dahulu. Dan cubaan Chibi untuk mendapatkan tarik itu gagal disebabkan tiada minion. Ya, tapi Lil B dia berjaya untuk mendapatkan middle turret sebentar tadi. Zone keseorangan diri, Saiful targetnya agak sasar sedikit. Intelligence yang begitu baik, tapi damage yang dilenyapkan oleh Vince begitu baik sekali. Diikuti dengan Chibi sebentar tadi mendapatkan zone dan juga Dominus. Dominus dia masuk guna flicker dan dia terperangkap dekat ulti Kagura. At the same time kita tengok nyawanya begitu pantas dilemburkan. Itulah dia satu kesilapan dia tak sepatutnya dilakukan. Dia kena berjaga-jaga sebab damage daripada Kagura di masa sekarang ini. Di minit ke-13 ini saya yakin sangat-sangat tinggi kekuatan yang boleh dihasilkan oleh payung je. Ya, itu satu kesilapan yang sangat-sangat besar dilakukan oleh pasukan Geek Fam sebentar tadi, membenarkan Vince untuk menggunakan Yin Yang over. Tapi sekarang ini Anip menerima deadly magic yang begitu besar. Ogi Shadow Kill telah digunakan dan semua damage kena ke atas dia dan dilenyapkan dengan Shuriken sebentar tadi. Vince sekarang ini keseorangan diri, tapi dia masuk semula. Namun begitu Dominus dengan begitu pantas menggunakan Brilliance tadi. Yap, itu dia masuk, dia guna dua ulti. Dia guna Darkening, lepas tu dia tukar kepada Brilliance. Itu sebab enemy macam terperanjat sekejap. Kita tengok skill yang ditunjukkan oleh Dominus. Irfan, Electro Final Blow telah kenapa dia masuk balik? Deadly Magic
Magic telah digunakan ke atas beliau terus sahaja. Hampir menyelamatkan diri tetapi terkorban. Kenapa dia masuk balik? Actually dia boleh dash keluar 2 kali. Silapan. Ya betul. Tapi kita tengok ini. Item yang telah pun disiapkan. Kita beri fokus kepada Dominus. Dominus sekarang itemization dia dah sakit dah. Dah adanya Clock of Destiny. Lepas tu digabungkan pula dengan Lightning Truncheon. Gabungkan pula dengan Divine Glyph. Memang meletup damage yang dihasilnya. Terutamanya bila dia menggunakan Darkening. Benar. Bila dia menggunakan Chaos Assault. Okay, alright. Sekarang ni pertarungan masih lagi diteruskan. Sangat-sangat sengit sekarang ni Cortex. 45,000 jumlah gol di antara kedua-dua pasukan ini. Dan kita lihat Homeboys. Saya nak fokus kepada Cypher. Kita belum lihat lagi sebarang Tyrant's Rage mahupun Tyrant's Revenge yang sangat-sangat besar menangkap 2 ataupun 3 orang. Ya, actually senang je nak lawan. Nak counter Kufra. Jangan duduk dekat-dekat. Jangan. Sabar. Itu satu inisiasi yang baik daripada Cypher. Saya baru tegur. Dia telah membuktikan saya ni sangat-sangat salah. Dan Arch terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Berjaya untuk mendapatkan lebih. Itu satu kemenangan yang besar untuk pasukan Homeboys kerana mereka boleh memulakan serangan ke atas Lord ini. Ya, macam mana Cypher boleh sampai begitu jauh? Sebab dia guna flicker. Masa dia guna Tyrant's Revenge. Sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu satu penangkapan yang terbaik yang dilakukan oleh Cypher. Berjaya untuk menangkap Lil B. Dan sekarang ini Lord berjaya diambil oleh pasukan Homeboys. Jangan lupa tukar ke Yudu sekarang dan nikmati rangkaian 4G paling lebar di Malaysia. Dan nikmati promosi Yudu di mana boleh dapat 20GB data Mobile Legends hanya dengan RM1. Dan jangan lupa tukar ke Yudu sekarang dan terima 100 diamond. Wow, RM1 saja boleh mendapatkan 20GB data Mobile Legends. Guys, jangan lepaskan peluang keemasan tersebut. Bagaimana Saiful dia tak lepaskan Lil B sebentar tadi. Dan sekarang ini Lord akan muncul di bahagian bawah. Manakala pasukan Homeboys telah bersiap sedia di kawasan atas dan juga di kawasan tengah. Kita lihat paling atas Irfan akan diletakkan di situ dan kita akan lihat di belakang barat sini satu skin yang sangat-sangat cantik. Antara yang tercantik dekat barat. Well, ada beberapa skin saja pun untuk barat ada sebenarnya. 3 skin je kot. 3 skin kalau tidak saya benar sekali. 3 skin. Tapi sekarang ni sebut pasal skin, Ars telah dikejar oleh Chibi. Kita lihat di bahagian atas Irfan berjaya untuk menjatuhkan inhibitor tentara. Maima terus saja dikejar namun begitu Irfan dan kena Deadly Magic dan dia akan dilenyapkan terlebih dahulu mangsa yang pertama sebentar tadi. Dan sekarang ini Lilby sangat-sangat lincah cuba mencari Chibi tetapi dia tak sempat untuk mendapatkan sesiapa Zom menggunakan Imperial Justice dengan begitu cantik sekali. Brilliance telah digunakan oleh Lunox namun begitu Dominus berjaya untuk mendapatkan beberapa ahli pasukan Homeboys. Dan sekarang ini Saiful walaupun ada Immortality ia tidak bermakna. Ogi Shadow Kill daripada Hayabusa. Lilby berjaya untuk mendapatkan 2 ahli pasukan Homeboys. Mungkin nak mendapatkan Chibi sekarang ini. Movement speed yang sangat-sangat pantas dan pasukan Gate Fam berjaya mempertahankan base mereka. Ya, itu dia satu retribution kat atas DB memperlahankan pergerakan beliau dan itu dia satu pertahanan yang menarik daripada pasukan GFM di mana sekarang ini mereka pula yang akan meneruskan serangan ke atas turret-turret milik Homeboys. Homeboys sekarang ini dalam bahaya. Irfan telah pun hidup dan ini adalah bencana sebenarnya untuk pasukan GFM dan mereka akan berpatah balik ke belakang. Ya, satu benteng pertahanan yang cantik dan hampir-hampir saja melakukan comeback dan mendapatkan kemenangan pertama ataupun mata pertama untuk pasukan Geek Fam sebentar tadi, Cortex. Ya, kita tengok sekarang ni Geek Fam telah diratakan semua turretnya. Okay, dan kita tengok juga perbezaan gol antara kedua-dua pasukan sama saja. So mereka sebenarnya sama kuat. Cuma kelebihan sekarang ni untuk Homeboy sebab dia orang punya minion sekarang lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan pasukan Geek Fam. Kita tengok juga item yang telah berjaya disiapkan oleh kedua-dua pasukan. Kita tengok damage daripada Kagura is not bad either. Item dia sama saja macam Lunox. Okay, dia dah siapkan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Divine Glyph is very good item. Lagi-lagi nak menembusi pertahanan pihak musuh, magical defense pihak musuh. Dan kita jangan lupa juga tengok item untuk Irfan. Irfan kenapa damage dia begitu besar dan kenapa juga Irfan sangat sukar untuk ditumbangkan dengan cepat. Tengok tu berapa banyak item defensif dibuat oleh Irfan. Satu sahaja item offense dan kesemua itu adalah item defense. Dia ada 2 item magical defense. Dia ada Athena Shield dan juga Radiant Army. Sangat-sangat logik lah sebenarnya. Tapi sekarang ini kita lihat Irfan telah ditangkap dengan Imperial Justice yang dilepaskan oleh Zon sebentar tadi. Saiful. Satu cubaan yang baik tetapi tidak berjaya untuk menangkap ahli pasukan Geek Fam sebentar tadi. Kalaulah terkena Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage mungkin
pasukan Homeboys boleh mendapatkan ataupun memulakan teamfight yang baik tadi. Ya, masih lagi menunggu setup yang cantik daripada seorang Saiful. Kalau Saiful dapat tangkap at least seseorang pun, actually itu adalah merupakan kemenangan yang besar untuk Homeboys. Saiful sekarang ini perlu menunggu lagi sekali dia punya flicker. Yes. Sebab dengan flicker dia itulah dia boleh reach jauh kepada backline pihak musuh. Ya, tapi tak boleh tunggu lama sekarang ni Cortex. Ya, kenapa tu? Lot nak muncul dah sekarang ini. Ya. Timer dia dekat flicker 70 saat. Betul, saya setuju. Lot telah pun muncul. Chibi sekarang ini tengah bergambar dengan Lot dan telah pun menggunakan Mountain Shocker untuk memberitahu kepada ahli-ahli pasukannya di manakah kedudukan pihak musuhnya. Datang Arts di sini. Okay, datang Arts. Kita lihat bagaimanakah Arts akan memulakan pertarungan ini ataupun bagaimanakah Zon akan menggunakan Imperial Justice. Tapi Zon sekarang ini ditangkap, terpaksa menggunakan Imperial Justice untuk melarikan diri Arts di kawasan yang paling tengah dan kita lihat Chibi dengan begitu pantas mengundurkan diri terlebih dahulu. Kedua-dua pasukan hormat antara satu sama lain dan mereka tak dapat ruang untuk memulakan sebarang teamfight. Saiful, satu tanda serifat dan Rage yang begitu baik ke atas Zon, diikuti dengan Irfan, diikuti dengan Chibi sebentar tadi. Zon walaupun ada immortality, Vince akan menyelamatkan riwayatnya sebentar tadi. Pada masa yang sama Maima, kill pembalasannya begitu baik. Lil B akan cuba masuk ke hadapan. Ogi Shadow Kill telah digunakan, cuba untuk mendapatkan Chibi, tapi Chibi telah dijatuhkan. Immortality akan menghidupkan dirinya semula. Aneh cuba untuk melakukan sesuatu, namun begitu pasukan Geek Fam terpaksa undurkan diri kerana minion daripada Homeboys akan serang base mereka. Tapi diorang kata no way, kita akan dapatkan lot ini dan mereka berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Arts, Detonas welcome ke atas Saiful, namun begitu Arts masih lagi kebal, masih lagi ada big guy stack dan Geek Fam berjaya untuk menang teamfight itu kerana mereka berjaya dapatkan lot tadi. Itu dia, minion telah pun tiba ke arah Crystal pasukan Geek Fam. Dan itu dia satu pertarungan yang cantik dan satu pengambilan lot yang sangat-sangat penting untuk pasukan Geek Fam untuk push balik turret mereka yang hilang. Buat masa sekarang ini, kita tengok dah 70,000 gol berbalas 68,000 gol antara kedua-dua pasukan dan kelebihan kill masih lagi milik pasukan Geek Fam. Dan Electro Final Bro telah pun dibuka di bahagian tengah untuk menjatuhkan lot dengan secepat yang mungkin, tetapi lot masih lagi tegak berdiri di situ dengan kurang daripada setengah HP je. Terus saja mereka akan fokus masuk ke dalam base ataupun kawasan perumahan Homeboy sekarang ini. Ya, adakah Geek Fam akan betul orang kata initiate dengan adanya lot ini? Mereka akan cuba fokus mendapatkan bottom inhibitor turret, tetapi pasukan Homeboys telah orang kata selesaikan masalah lot di bahagian tengah sebentar tadi dan mereka juga nampak gayanya telah menyelesaikan masalah minion di bahagian bawah. Saya tak pasti macam mana pasukan Geek Fam nak melakukan push kerana mereka kena at least tangkap seorang daripada pasukan Homeboys dan itu jatuh kepada tanggungjawab Zon dan juga Az. Dan sekarang ni Imperial Justice telah digunakan pakai dan juga Mountain Shocker, tapi kita lihat belum lagi ada pertumpahan darah. Lil B cuba fokus di bahagian tengah dan terpaksa melarikan diri terlebih dahulu manakala pasukan Homeboys bergerak ke atas namun tidak sempat untuk menyelamatkan top inhibitor turret mereka. Yap, itu dia, turret berjaya diambil. Cuma di bahagian atas, di bahagian bawah dapat ditahan dengan baik oleh Anip dan ahli pasukannya. Dan itu dia Zon sempat lagi main recall dekat situ. Adakah itu recall dia yang terakhir untuk MPL kali? Belum. Kita akan lihat pelbagai recall yang akan dilakukan oleh Zon untuk musim kali ini. Tapi nampak gayanya kedua-dua pasukan sekarang ni stalemate. Dua-dua nak cuba cari inisiasi tapi tak berjaya untuk mendapatkan sebarang inisiasi sebab Zon dia punya Imperial Justice banyak saya lihat adalah untuk menyelamatkan diri instead untuk initiate ke atas pasukan pihak lawan. Ada kalanya dia dapatkan seseorang tapi tak cukup follow up, tak cukup damage untuk menjatuhkan target tersebut. Pada masa yang sama, kita lihat Anip cuba untuk mengejar Lil B sebentar tadi dan sekarang ni dapatkan Irfan tapi tak ada follow up dan mudah saja Irfan melarikan diri tadi. Ya, Irfan sangat-sangat keras. Tengoklah tadi item defensifnya ada berapa biji. Ada 4 biji item defensif. Nak tak nak memang susah lah nak tumbangkan Irfan dengan begitu pantasnya. So it's a good item choice daripada Irfan. Saya suka apa yang dia buat dan Art sekarang ini cuba melakukan Daytona Welcome tapi dengan mudah je Saiful melarikan diri. Kalau dia dapat menggunakan Daytona Welcome tadi, saya yakin ada yang terkorban. Tapi itulah dia kekurangan Godzilla ni. Minta maaf, kekurangan Barats. Disebabkan dia punya ultimate-nya terlampau lambat untuk menangkap seseorang. So dengan mudahnya pihak musuh boleh melarikan diri. Dan kita telah pun masuk ke minit 23. Adakah kita akan masuk ke minit yang ke-30 di mana kita betul-betul menunggu late game untuk menunggu kemenangan antara salah satu pasukan ini?
ataupun tidak? Awak rasa adakah kita akan sampai 30 minit sekarang? Kalau sampai 30 minit sekarang ni, sayang untuk GFM sebenarnya. Sebab diorang tak ambil Sicilian. Allah. Kalau diorang ambil Sicilian, memang pasti diorang suka minit ke-30 itu. Tapi tidak mengapa, kita akan fokus terlebih dahulu untuk game kali ini. Yang pastinya, penggunaan spell Flicker ni sangat-sangat penting. Untuk Saiful, Flicker plus Tyrant's Rage. Untuk Zon, mungkin Flicker dengan menggunakan Imperial Justice. Siapa yang boleh menggunakan Flicker yang lebih baik untuk set upkan teamfight, mungkin pasukan tersebutlah akan mulakan teamfight dengan lebih cantik lagi. Ya, the thing is about Sicilian. Kalau diorang ambil Sicilian pun ada masalah sedikit lah. Sebab apa? Sebab pasukan Homeboys adanya Benedetta. So, Benedetta ni dia boleh pergi ke belakang. Benar. So, nak tak nak, diorang tak boleh ambil Sicilian. Betul. Pak muda je. Dia pusing-pusing kat situ juga punya point dia. I like you guys. I really like that point. Tapi sekarang ini, apa yang saya suka adalah Lord telah dihidupkan semula dan kemungkinan kita akan lihat pertarungan akan dimulakan di kawasan Lord ini. Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage terkena dekat Zon. Ketat damage untuk menjatuhkan dia. Tapi kita lihat GB telah ditangkap. Terus saja dijatuhkan oleh Maima dengan begitu baik sekali. Sekarang ini kita lihat sangat-sangat kebal. Kita lihat Vince menggunakan Winter Trancher tapi Dominus akan diberikan fokus terlebih dahulu. Irfan berjaya untuk menjatuhkan Lunox tersebut. Namun begitu Lil B berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan. Tinggal 3 hero saja untuk pasukan Homeboys. Vince tak boleh lari diri kerana Az akan mengejar beliau sehingga penghujung hayat. Sekarang ini Vince mana nak lari, cuba cari jalan. Zon akan menggunakan Cyclone Ice. Spiral Strength telah digunakan pakai sebentar tadi, namun begitu kita lihat Az meludah saja untuk mendapatkan satu lagi pijakan. Satu lagi pijakan berjaya untuk mendapatkan Vince. Dan sekarang ini Saiful serta Anip telah tiba di kawasan Lord. Tyrant's Revenge tidak terkena, namun begitu Lil B menggunakan Hawking Shadow. Tyrant's Revenge yang baik tetapi tak ada follow up ke atas Saiful. Immortality telah dihidupkan semula, namun begitu Maima akan melenyapkan Saiful sebentar tadi. Ya, Anip terpaksa balik untuk mempertahankan base-nya daripada diserang oleh minion-minion pasukan GFM. Dan ini adalah Lord yang mudah untuk GFM sekarang ini. Lord yang sangat-sangat penting. Lord yang minit ke-26. So HP dia sangat-sangat tinggi, Adit. So mereka kena gunakan Lord ini dengan sebaik yang mungkin. Benar sekali. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk tukar kepada Yudu untuk menikmati rangkaian 4G LTE paling lebar di Malaysia dengan harga RM1 saja. Anda boleh mendapatkan 20 gig data Mobile Legends. Dan sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada minit yang ke-26, Lord telah tiba di kawasan tengah. Manakala ahli pasukan GFM akan bergerak ke kawasan top lane. Adakah GFM mampu untuk mendapatkan kemenangan pertama ini? Saiful, lihat timer dia. Masih lagi 20 saat untuk dihidupkan semula. Jadi, team fight ini akan berlaku sebanyak 4 lawan dengan 5. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah pasukan GFM akan memulakan serangan. Irfan dikejar, pada Stangling telah terkena ke atas beliau. Namun begitu Irfan cuba sedaya upaya untuk clearkan minion dengan begitu pantas. Detonas Walker tidak terkena kepada siapa. Vince berjaya untuk mendapatkan Maima. Tapi Lil B akan terus serang Crystal dan memberikan kemenangan pertama untuk pasukan GFM. Yo, itulah dia GFM. Berjaya mendapatkan kemenangan yang pertama. Kemenangan